So kita nak sambung pelajaran matematik kita pagi ni. Saya harap semua sihat lah So bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah So ketaksamaan linear ni awak dah pernah belajar masa awak tingkatan 1 1 tingkatan 2 ketaksamaan linear yang ada simbol lebih besar, lebih kecil. Okay. So dalam pelajaran hari ini, so kita akan belajar menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okay. So kalau awak tengok kat paparan saya ni, paparan saya ni, ini simbol ketaksamaan. Okay, yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Manakala yang bawah ni lebih besar atau sama dengan, yang ini lebih kecil atau sama dengan. Jenis garis. Kalau kita jumpa simbol lebih besar atau lebih kecil, yang bawah dia tak ada garisan, so graf yang kita akan hasilkan nanti garis sempang. Garis sempang tu apa? Garis putus-putus. Putus-putus macam ni. Tapi kalau bawah dia ada tanda sama dengan yang ada garisan ni, so dia kita lukis garis padu. Kenapa cikgu tiba-tiba kata garis putus-putus garis padu? So untuk jawab soalan ini, untuk kemahiran yang pertama ni, kita dikehendaki melukis graf. Melukis graf. So untuk melukis garis putus-putus dengan garis padu ni, ini untuk kemahiran esok lah untuk kemahiran esok. So hari ni kita nak belajar dulu kawasan ataupun rantau. Apa tu kawasan ataupun rantau? So dalam buku teks awak, dia ada selamat datang. Dalam buku teks awak, dia ada paparan ini, so dia ada kawasan pink, ada kawasan hijau lah hijau biru ni hijau so pink dan hijau. So kalau awak dapat persamaan dia Y sama dengan MX tambah C, Y sama dengan MX tambah C. So M dia ni positif. Bila positif, graf kita dari kiri ke kanan dia menaik kan? Ini positif. Bila M-nya positif. Jadi, ini rantau atas, ini kawasan atas. Manakala yang ini kawasan bawah. Kita kena tahu dulu kawasan ni, baru kita next step So, bila awak dapat persamaan, kecerunannya negatif. Mana satu kecerunan yang ini, M ni. Bila negatif, graf kita akan menurun dari kiri ke kanan, dia turun ke bawah. So bila graf negatif, kecerunannya negatif ni, kawasan atas yang cikgu labelkan A, manakala kawasan bawah yang cikgu labelkan B. So jika awak dapat Y sama dengan H, Y sama dengan H. So Y sama dengan H bermaksud garisan itu dia melintang So contoh cikgu tak nak YH lah. Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. So ini kosong, ini 1, ini 2, ini 3. 3. So dalam persamaan ini, dalam persamaan yang cikgu baru tulis ni, Y sama dengan 3, tak ada X, tak ada C. Tak ada X, tak ada C. Persamaan yang biasa kita jumpa, Y sama dengan M, X tambah C. Tapi sekarang ni, X dengan C ni tak ada.
Okay. Dia terus Y sama dengan 3. Benda ni basic dah belajar tingkatan 1 tapi cikgu repeat sikit. Jika dia tulis Y sama dengan 3, bermaksud garis lurus tu dia lalu dekat paksi Y nombor 3. So ini paksi Y, ini nombor 3. So garisan tu lalu dekat nombor 3. Itu jika Y sama dengan 3. Jika Y sama dengan negatif 5. Okay. So ini paksi Y, cari negatif 5. Ini kosong, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5. So sini negatif 5. Okay. So kita kena garis lah. Negatif 5. Okay. Dan macam mana nak tentukan atas bawah? So yang atas ni atas lah. Okay. Manakala yang sebelah bawah ni bawah. Okay. Kemudian jika awak jumpa persamaan X sama dengan K, X sama dengan K, okay, cikgu tak nak guna K, cikgu nak guna nombor supaya awak nampak jelas sikit. So cikgu buat X sama dengan 5. Okay. Maksudnya dekat paksi X ni paksi X cari 5. So ini kosong, 1, 2, 3, 4, 5. So sini 5. So paksi X 5. So awak garis yang sebelah kanan ni dipanggil rantau kanan. Di ruang kanan. Manakala yang sebelah sini, B ni kita panggil rantau kiri. Okay. So sekarang saya nak awak faham apa itu rantau atas, rantau bawah, okay, kiri atau kanan. Boleh? Okay. Next, kita pergi kemahiran yang sebenar untuk hari ini. So bila kita dah tahu rantau, so kita akan pergi kemahiran yang pertama lah. Okay. So soalan kata, lukis garis lurus Y. Okay. Lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6 untuk negatif 5. Okay. X-nya nilainya lebih besar atau sama dengan negatif 1 dan lebih kecil daripada 5. Lebih kecil atau sama dengan 5. Maksudnya range X kita ni dia bermula dengan negatif 1, negatif 2 sampai 5. Okay. Kenapa negatif 1 dengan 5 masuk? Sebab bawah dia ada tanda sama dengan. Okay. Kemudian dia kata lepas lukis, plotkan pula. Arahan yang kedua plotkan. Okay. Arahan pertama lukiskan. Arahan kedua plotkan. Okay. So arahan ketiga tentukan. So dalam satu soalan ni ada 3 yang dia nak. Jadi markah dia mestilah lebih daripada 3. Mesti lebih daripada 3. Okay. So kita tengok ini dalam buku teks awak. Muka surat 159. Okay, muka surat 159. Contoh 3. Ini jalan penyelesaian dia. Okay. So mungkin awak tak berapa faham apa yang dia lukiskan ni. So cikgu terangkanlah. Okay, itu tujuan kita ada kelas. So kalau belajar sendiri, baca buku teks. Okay. So kenapa kita buat Google Meet ni? Supaya awak lebih faham apa yang ada dalam buku teks awak. Supaya lepas faham baru kita boleh buat latihan. Okay. So cikgu nak terangkan contoh 3 ni. Okay. Yang ada buku teks boleh rujuk buku teks awak. Surat 159. Untuk lebih faham, ambil pensel. Catatkan kat tepi. Supaya nanti nak buat latihan mudah. Okay. So cikgu salin balik soalan contoh 3 tadi. Ni contoh 3. Sama je. Cuma cikgu salin balik. Supaya awak boleh faham. So cikgu ada bezakan kehendak soalan ada color biru, hijau, purple. Okay. So
kita selesaikan dulu yang warna biru. Okay, kita buat satu persatu. Lukis garis lurus. Tingkatan berapa awak belajar garis lurus? Kalau masih ingat. 2. Tingkatan 2 buat atas kertas graf kan? Siapa yang belajar dengan cikgu? Siapa yang belajar dengan saya, biasanya kita lebih daripada 10 lah ialah buat garis lurus ni. So kita buat langkah pertama lukis garis lurus. Okay, apa yang perlu kita buat sebelum kita lukis graf? Okay, so kita buat dulu kotak. Okay, dah terbuat ni. Okay. Oh, langkah pertama buat kotak dulu. Nanti soalan 1, soalan 2 kerja rumah awak kena buat macam ni. Okay, langkah pertama yang atas tu yang ini ni nanti dalam masa buat latihan tak payah tulis lah terus buat kotak. Buat kotak, okay, letak nilai X, nilai Y. Okay? Dah. Okay, dah. Kemudian masukkan negatif 1 dengan 5. Mana datang negatif 1, 5? Daripada soalan. Ini X, depan negatif 1, belakang 5. So kita tak payah susah-susah nak ambil nombor apa. Ambil je nombor yang dia beri. Depan negatif 1, belakang 5. So macam mana kita nak cari nilai Y? Dah belajar dah tingkatan 2. So cikgu repeat balik macam mana nak dapatkan Y. So ini persamaan yang soalan bagi. Okay, saya gariskan ini. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okay, daripada soalan ini, okay, tulis kat sini. Then gantikan nilai X ni dengan negatif 1. Okay, macam ni. Okay, negatif 2 darab negatif 1 tambah 6. Nak cepat tekan kalkulator. Tapi siapa yang mahir sifir boleh terus congak. Terus dapat negatif 2 darab negatif 1, 2. Okay, negatif jumpa negatif positif. 2 darab 1, 2. Tambah 6, so kita dapat 8. Masukkan 8 dalam kita punya jadual tadi. Okay, so jalan kerja yang sama untuk cari nilai Y yang kedua. So, negatif 10 tambah 6 dapat negatif 4. Masukkan dalam jadual. Bila kita dah ada nilai kedua-dua ni, kita dapat plot. Maksudnya tandingkan dekat graf. Okay, so jika kat rumah ada kertas graf, guna kertas graf. Tapi kalau tak ada kertas graf, dekat buku kotak-kotak matematik pun boleh. Siapa tak ada yang buku kotak matematik, carilah buat kertas garis 1 tu awak buat gridkan dia. Cikgu. Ya. Boleh ulang balik tak cikgu? Yang mana? Betul yang Y yang lagi satu ni. Y yang kedua ni? Okey. So, Y sama dengan 2X tambah 6. Kita dapat daripada soalan yang tadi. Guna yang atas tadi, yang soalan bagi tu. Okay. Tetapi kali ni, X ini kita gantikan dengan 5. Mana dapat 5 ni? Tadi kita dah dapat daripada soalan. Dari soalan. Ni atas ni soalan. Buku teks ada tulis negatif 1, 5. Okay. So untuk yang pertama, kita dah masukkan X ni gantikan dengan negatif 1. Okay. Untuk yang kedua ni, X ni kita gantikan dengan 5. Sebab kat sini kita ambil 5 kan nilai X dia. So kita masukkan nilai X ni 5 sebab kita nak tahu Y ni. Okay. So lepas kita masukkan nilai X ni 5. Okay. 5 negatif 2 kurungan ni, bracket ni bermaksud darab tau. Negatif 2 darab 5. Darab Ya, bila kurungan bermaksud darab. Negatif 2 darab 5. Kalau awak tekan kalkulator, negatif 2 bracket, ada bracket kan?
Boleh, kalau tak nak bracket pun boleh. Awak Ada, terus, ada. kalau tak ada bracket pun, kalau awak tak nak tekan bracket boleh, awak terus tekan darab. -2 darab 5 tambah 6. So, awak akan dapat -4. Okay, siapa yang pandai congak matematik, -2 darab 5 -10. Okey, hutang RM10, bayar RM6. So kita masih ada hutang. Hutangnya RM4. Boleh? Basic ni. Boleh. Okey. So bila kita dah dapat nilai, kita masukkan dalam jadual. So kita akan dapat 2 titik kat sini. 2 plot kat sini. Ini titik yang pertama, plot yang pertama. Ini plot yang kedua. So macam mana kita nak plotkan? Okay. So lepas kita kira ni, kita ambil kertas graf ataupun kertas kotak-kotak. Okay. Sediakan paksi X. Ini paksi X. Okay. Yang atas ni paksi Y. Okay. Nak tulis berapa nombornya? Okay, kita tengok. Dia kata kat sini X nilainya -1, 5. So masa nak tulis paksi X ni ada -1, ada sampai 5. So mesti ada -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 6, 7 ni tak payah tulis pun tak apa. -2 ni tak payah tulis pun tak apa. Okay. Tulis -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Paksi Y pula yang menegak ni. Kita nak tulis sampai berapa? 1 sampai 100 ke tak? Okey. Kita tengok nilai Y yang kita cari tadi. Saya tukar warna lah Kita tukar warna. Purple. Okey. Tadi Y kita dah kira. Kita dapat 8 dengan -4. 8 dengan -4. Okay. So, nilai dekat paksi Y ni, nombor paling kecil -4. Ini dia. Paling besar 8. Okay. Okay. Awak nak tulis kat sini 2, 4, 6, 8 boleh. Buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pun boleh. Okay. Okay. Lepas awak labelkan kertas awak, kertas grid ataupun kertas graf awak, okay, kita akan plotkan. Okay. Awak tengok yang pertama Jika X-nya -1, jika X-nya -1, Y-nya 8. Jika X, okay, ini X. Jika X-nya -1, cikgu tulis guna color hijau lah terang sikit. Okay. Jika X-nya -1, so ini X kita. Okay. Jika X-nya -1, Y-nya 8. Y-nya 8. Ini Y8. Ini Y8. So, awak ambil motor awak ni, awak gerakkan ke atas. So, dia berhenti kat sini. Kenapa? Sebab jumpa 8. So, di sini awak plotkan. So, cara nak plotkan, boleh titik, boleh pangkah. Okay. Saya ulang balik cara nak plot. Kita dapat X -1, Y-nya 8. Okay. So ada dua motor. Motor yang pertama duduk dekat -1 paksi X. Motor yang kedua duduk dekat paksi Y nombor 8. Kemudian dia start motor, dia bergerak. Bila dia bergerak, dia accident di kawasan sini. Tempat yang dia accident ni awak pangkahkan. Ini dipanggil nama plot. Okay. So kita start kenderaan yang pasangan yang kedua lah. Tadi motor, kita ambil kereta pula. Ada 2 biji kereta dekat paksi X. Dia duduk dekat 5. Okay, dia start engine dekat 5. Okay. Kereta yang kedua, dia start engine dekat -4. Ini paksi Y yang menegak ni. Cari -4. Okay. So dia bergerak. Dia nak accident ni. So dia bergerak hala yang sama. So ni -4. Dia gerak. So 5 ni pun dia gerak. So tempat dia accident ni awak plotkan. Boleh?
tempat yang accident ni awak plotkan. So dia akan jadi macam ni. Boleh? Boleh. Ni cara nak lukis garis lurus tingkatan 2 belajar sebenarnya. Mungkin awak dah lupa. Okey. So settle soalan arahan yang pertama. Settle arahan pertama. Ini awak dah dapat markah dah Markah untuk paksi, markah untuk lukis graf. Dah 2 markah kat sini So next. Next ni senang je. Kita plotkan titik. Langkah yang kedua, plotkan titik. Ingat kalau dapat soalan macam ni, langkah pertama, cari dulu Y, nilai X, nilai Y, lukis graf, then baru plot. Macam mana nak plot? Plot tu maksudnya tanda tanda. Okay, ini langkah kedua. So, dia bagi 1, -2. 1, -2. So, siapa yang masih tak faham ataupun dah lupa yang tingkatan 2 punya, cikgu terangkan balik macam mana kita nak plot 1, -2. Yang depan ni lokasi dekat paksi X yang melintang ni. So depan ni 1, dia start motor dekat 1 ni. Saya tak nak lukis apa-apa nanti takut keliru motor pertama dekat 1, motor kedua dekat paksi Y tapi -2. Yang ini paksi Y, yang menegak ni paksi Y. So dia dekat -2. Mana -2? Ini -2. Saya nampak ini -2, ini 1. Sekarang cikgu nak accidentkan ni. Dia jalan, berhenti kat sini. Dia jalan, berhenti kat sini. Macam semut lah. Ada 2 ekor semut. Kalau dia berjumpa, dia macam cium kan, dia akan berhenti sekejap kan. Macam tu lah. So tempat dia berjumpa tu awak pangkahkan. Itu maksud plot. Okay. Kemudian awak labelkan dia. Salin balik. 1, -2. 1, -2. Okay. Ini plot yang pertama. Plot yang kedua. 4, paksi X dulu, yang melintang dulu. 4, okay. -2. Ini -2. So, dia jumpa di sini. Okay. Ini -2, 4. Labelkan. 4. Ingat depannya paksi X dulu. -2. Okay. Kemudian 0, 1. Ini dah settle. 0, 1. Ini paksi X. Ini paksi X dekat 0. Cikgu tandakan ni. Paksi Y ni 1. Ini paksi Y. Cari 1. Ni 1. So dia nak jalan. So ini yang akan bergerak ke 1. So cikgu tandakan. Cikgu plotkan. 0. 1. Dia pergi ke 1. Dia bergerak. Kemudian plot lagi. 1, 4. Paksi X ni 1. Paksi X ni 1. Paksi Y ni 4. Dia bergerak. Jumpa kat sini. Bergerak. Jumpa kat sini. Kita label. 1. Dekat paksi X tadi 1. Y-nya 4. Y-nya ini 4. So settle yang ini 4, 3. Pada paksi X yang melintang ni cari 4. 4. Nak bergerak ke mana ni? Tengok paksi Y-nya 3. So dia bergerak. Bergerak. 4 ni pun bergerak. Tempat dia berjumpa tu awak pangkahkan. Boleh pangkah, boleh titik. Itu namanya plot. So labelkan koordinat ni. 4, 3. Last. 2, 6. 2, 6. 2, 6. So sini kita labelkan 2, 6. So dah siap semak balik.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sebab tu cikgu lebih suka awak terus labelkan koordinat dia. Sebab nampak. Sebab kalau pangkah ke titik tu tak berapa jelas sangat. Okey. Lepas awak dah complete, kira cukup 6. Okey. Ini yang lebih senang nampak lah. Dari cikgu tulisan cikgu tak cantik. Okey. Ini plotnya. Okey. Titik boleh, pangkah boleh. Tapi cikgu lebih suka pangkah sebenarnya. Okey. So kita dah plotkan. Okay, kita dah dapat markah lukis. Kita dah dapat markah plot. Senang je dapat markah soalan ni. Okay, baru kita jawab soalan yang ketiga. Tu saya kata kalau dah keluar soalan ini, senang-senang awak dapat markah. Walaupun yang ketiga ni mungkin awak tak berapa faham sangat. So sekarang ni cikgu nak terangkan yang ketiga. Okay, yang betul-betul yang Form 4 punya syllabus. Yang pertama tadi tingkatan 2 punya. Yang plotkan tu pun ilmu tingkatan 2. Yang ketiga ni ilmu tingkatan 4. Okay. So, cikgu ambil gambar ni yang dekat buku teks. Okay, awak tengok kat buku teks. Awak boleh tengok kat slide cikgu boleh. Okay, kalau masih ingat, tadi kita ada belajar ruangan atas, ruangan bawah. Okay, ruangan atas, ruangan bawah. So, jika dia Y sama dengan negatif 2X. Y sama dengan negatif 2X. Nampak ini depan X dia negatif. So, maksudnya graf kita menurun. Betul lah ni. Grafnya menurun. Okay. Graf kita menurun. Okay. Dia menurun. So, sebelah atas tu atas lah. Sebelah bawah tu bawah. Okay. So, sekarang ni kita nak jawab soalan yang ketiga. Tentukan sama ada titik-titik yang diplot, okay, diplot tu ditandalah memenuhi persamaan yang pertama. Jika tengah dia ada sama dengan, kita panggil persamaan. Jika tengah dia ni ada simbol lebih besar lebih kecil, kita panggil ketaksamaan. Okay, satu lagi kejap. Satu lagi kejap. Okay. So yang jika dia lebih besar lebih kecil, kita panggil ketaksamaan. So sekarang kita nak jawab soalan sebenar dia. Okay. Ini cara nak jawab. Okay. Awak tengok dia bagi 3 ayat matematik yang saya kotakkan. Yang pertama persamaan, yang kedua ketaksamaan, yang ketiga pun ketaksamaan. So kita jawab yang pertama dulu. Okey, nak tahu titik apa yang memuaskan persamaan, awak tengok dekat garis lurus ini, ada 2 titik yang terletak pada garis lurus tu. Ada 2 titik yang terletak, iaitu titik 1, 4, satu lagi titik 4 negatif 2. So titik yang terletak pada garis lurus itu dipanggil memuaskan memuaskan persamaan. So awak tulis titik 1, 4, titik 1, 4 dan 4, 2 memuaskan persamaan. Kenapa kita tulis ayat persamaan? Sebab ini tanda sama dengan. So itu persamaan, sama dengan. Okay? Persamaan tu datang dari perbezaan sama, iaitu simbol sama dengan. Okay? So ini kita dah jawab yang pertama. Okay. Macam mana kita nak jawab yang kedua pula? Yang ini nombor 2 ni. Okay, yang kedua ni. Okay. Cara dia, okay, kita tengok Y lebih besar. Ini dipanggil lebih besar. Okay. Lebih besar maksudnya kalau tak faham simbol ni apa, okay,
Kalau simbol ini cikgu tambahkan lagi dan cikgu garis, dia akan jadi huruf B. Besar. Besar. Okay. So lebih besar bermaksud kawasan atas. Okay. Lebih besar bermaksud kawasan atas. Jadi dekat kawasan ini hanya titik 26 dan titik 43 yang memuaskan ketaksamaan, yang duduk di dalam kawasan ini. Okay, so cara nak tulis titik 26 dan titik 43 memuaskan ketaksamaan. Nampak tak bezanya? Tadi persamaan, ini ketaksamaan. Kenapa ketaksamaan? Sebab kita guna simbol ini dia lebih besar. Ayat matematik yang atas ini, okay, awak kena tukar ikut soalan yang dikena. Macam ini. Okay. So dia memuaskan ketaksamaan. Jangan tulis persamaan Jika ada sama dengan baru persamaan. Selamat datang. Okay. Next. Kita tengok yang ketiga pula. Yang ketiga Yang ketiga. Okay. So kita tengok yang ketiga. Titik 01. Titik 01 dan titik 1 negatif 2 memuaskan ketaksamaan yang ketiga. Maksudnya dia duduk di bawah graf ini. Di bawah graf ini. Okay, boleh So ini cara nak jawab soalan jika dia minta awak lukiskan. Jika dia minta awak lukiskan. Okay. Bila lukiskan dan plotkan, senang nak nampak mana satu yang memuaskan ketaksamaan. Jika titik itu berada pada garisan, dia memuaskan persamaan. Jika titik itu berada di ruang atas, dia memuaskan ketaksamaan yang lebih besar. Okay. Lebih atas besar B. Okey, jika dia duduk di bawah graf, dia lebih kecil. Okey, boleh So ini cara nak jawab lah. So kalau soalan keluar, bentuk dia macam ini, macam cikgu yang cakap tadi, langkah pertama lukis dulu, nanti awak dapat markah lukis. Yang kedua awak plotkan, awak dapat markah plot lepas tu, then baru awak tulis jawapan. So markah dia banyak untuk soalan ini Dia mudah saja tapi kena ingatlah. So tulis titik, tak payah titik-titik pun boleh lah. Tulis titik 1, 4 dan 4 negatif 2 memuaskan persamaan Y tolak 2X sama 6. Kita ambil daripada ayat soalan. Okey, kemudian tulis ayat yang kedua, kemudian tulis ayat yang ketiga. So ini cara nak jawab soalan ini. Nanti soalan ini cara nak jawab dia ni sama untuk jawab soalan nombor 1 dan 2 dekat buku teks nanti. Nanti kita tengok Okey. So siapa yang lupa boleh refer contoh 3 masa nak jawab latihan nanti. Faham tak? Nak cikgu repeat lagi sekali? Nak cikgu repeat lagi sekali? Tak Boleh. Cikgu boleh. teruskan Okey, kita tengok contoh 4. Okey, contoh 4. Okey, siap. Contoh 4, dia kata tanpa melukis. Kali ni tanpa melukis pula. Okey, tadi jika dia suruh lukis senang nampak. Yang ni tanpa melukis. Okey, ini soalan nombor 4, soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Kejap lagi kita tengok So cara nak jawab tanpa lukis, okey. Dalam buku teks awak muka surat 160 dia ada tunjuk jalan kerja dia. Macam mana nak kira kalau kita tak lukis graf.
Nak tentukan dia memuaskan ke tak samaan. So sekali pandang macam ni takut awak tak faham kan. So cikgu buatlah ruang macam ni. So nanti untuk soalan nombor 3 dengan 4 awak buatlah macam ni. Lebih mudah, lebih faham. Okey, macam mana nak jawab ni? Okay. So soalan bagi y sama dengan negatif 3x tambah 6. Okay. So ni contoh yang A, cikgu buat yang B lah Soalan bagi y, okay, tentukan sama ada titik yang diberi memuaskan ketaksamaan y sama dengan negatif 3x tambah 6, y lebih besar negatif 3x tambah 6, y lebih kecil dari negatif 3x tambah 6. So kalau kita tengok contoh tadi, okay, awak tengok dekat jawapan dia, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Macam mana simbol ni boleh keluar? Okay. Kita rujuk soalan sahaja. Cikgu buat So yang pertama ni, okay, cikgu dah tulis tadi, y sama dengan negatif 3x tambah 6. Ini soalan. Okay. So sekarang ni, dia bagi 2, 5. Kalau cikgu besarkan, dia bagi 2, 5. Okay. Masa tingkatan 2 awak dah belajar. Yang 2 ni ialah nilai X. 5 ni nilai Y. So Y ini kita gantikan dengan 5. Okay. Manakala X 2 ni kita gantikan dengan X ni. Masukkan kat sini. Okay. So negatif 3 kurungan ni maksudnya darab. Negatif 3 darab 2 ialah negatif 6. Negatif 6. Okay, tambah 6. Siapa ada kalkulator, tekan kalkulator je lah So, tapi siapa yang pandai congak, lebih baik congak. Ada hutang RM6, bayar RM6. So, tak ada dah hutang apa-apa. Kosong. So, 5 ni awak turunkan bawah. Kosong ni awak turunkan bawah. Okay. Simbol ni nak tahu dia menghadap ke kiri ke, menghadap ke kanan ke. Okey. Simbol ni awak anggaplah dia mulut ikan. Okey. Mulut ikan dia makan benda yang besar je. Dia tak makan benda kecil. Jadi 5 dengan kosong, 5 ni lebih besar daripada kosong. So dia makan 5. So dia menghadap sana. Okey. Jadi dekat bawah ni awak tulis titik 25 memuaskan ayat yang atas ni, ayat yang atas ini awak salin balik tapi simbol dia ni awak tukar ikut yang jalan kerja tadi. Okey. So cikgu kita cuba buat soalan yang kedua ni. Okey, soalan yang kedua ni harap nampak lah Okey. So kita try yang kedua. Okay, kita pakai font dia yang lebih. Okay. Sekejap, kenapa? Sikit lagi. Anak saya ni pun ada kelas juga. Tengok. Okay. So nanti untuk soalan 3 dengan 4 awak boleh jawab macam ni Okay, kata pertama awak letak Y. Okay, Y. Okay. Yang sebelah sini, awak type balik soalan yang atas ni. Okay, type pula. Awak tulis negatif 3 X tambah 6. Mana datang negatif 3X tambah 6? Soalan atas ni, soalan. Okay. Okay, sekarang ni, B dia kata Y-nya 2. Kenapa 2? Sebelah belakang ni Y. Yang depan X. Okay. Okay.
Ini cikgu buat sama dengan negatif 3. X tu gantikan dengan 1. Mana dapat 1? Soalan ni. Soalan ni dia tulis 1 Depan ni X, belakang ni Y. So 1 tambah 6. Ini jalan kerja So bila kita kira tekan kalkulator, siapa yang boleh congak terus congak. Negatif 3 darab 1 negatif 3. Tambah 6. Hutang 3 bayar 6. So kita ada RM3 lagi. Hutang RM3 bayar RM6. So kita ada balance 3. Okey. Dekat ruangan bawah ini kita letak 2. Kita letak 3. Tadi cikgu kata mulut ikan suka makan yang besar. Okey. Jadi 3 ni lebih besar. So simbol dia jadi macam tu. Dia nak makan 3. Jadi kat bawah ni awak tulis titik 1, 2. Titik 1, 2. Mana datang titik 1, 2? Soalan B tu dia bagi ke atas. Memuaskan Y. Y ni soalan yang atas ni lah Y. Sama soalan atas tulis Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Ini soalan. Tetapi lepas kita kira yang ini, kita dapat simbol ni kan? Sama dengan ni, awak gantikan dengan simbol yang tadi kita baru dapat. Boleh cikgu tunjuk contoh lagi. Kena buat semua nombor yang dia bagi. Dia bagi A, B, C, D. Untuk C, macam tadi, saya tukar font dia supaya lebih nampak. So ini awak letak Y, lah hitam. Yang ini awak letak Y. Yang sini awak letak persamaan yang dia bagi 3X tambah 6. Awak tulis Y sama dengan negatif 3X tambah 6 ikut soalan So sekarang nilai Y kita berapa? 9. Okey, bagus. So yang kat sini kita nak tulis negatif 3. X tu gantikan dengan negatif 1. Tambah 6. So kita dapat negatif darab negatif positif. 3 darab 1, 3. Yes, pandai pun. So kita akan dapat 9. 9. Kali ni awak tengok sini 9. Sini 9. Sebelah dia pun 9. Jadi tengah-tengah kita buat tanda sama dengan. Sebab 9 sama dengan 9. Jadi ayat kat bawah sini tulis titik negatif 1, 9 memuaskan Y. Kali ni kita guna tanda sama dengan dia. Negatif 3X tambah 6. Last cikgu tunjuk contoh. Sama je. Sama je teknik dia. Senang je kalau faham Sekejap cikgu. Supaya senang nak nampak. Macam tadi, sini kita letak Y. Sini kita letak negatif 3X tambah 6. Ini daripada soalan lah. So Y kita berapa? 8. So ini kita letak negatif 3 kurungan X dia ialah
kosong. Okay. Tambah 6. Nanti kalau dah pandai, ini pun tak, ni tak payah tulis pun tak apa. Okay. Terus letak nilai pun boleh. Okay. Okay. Negatif 3 darab kosong. Apa sahaja nombor darab kosong, tak payah tekan ke kalkulator. Dia akan dapat kosong. Kosong tambah 6 ke 6. So, 6. So dekat sini kita tulis. Okay. 8. 6. So saya cakap tadi, mulut ikan dia makan benda yang besar. 8. Dia pergi makan 8. Okay. So simbol dia kat sana. So kita nak tulis titik. Okay. Tulis koordinat yang dia bagi tadi. 0, 8. Okay. Memuaskan Y. Kali ni letak simbol yang baru kita dapat. Okay. Negatif 3x tambah 6. Okay. Itu sahaja kemahiran yang kita nak belajar hari ni. So kita tengok soalan. Okay. Buku teks muka surat 161. Ini homework awak. Memang nampak banyak tapi saya minta awak buatlah Buat. Buat dekat kertas. Nanti snap hantar kat Telegram tau. Setiap yang awak hantar tu saya rekodkan sebagai markah PBD. Ingat tak masa form 3 awak ada band 3, band 4, band 5. Itu semua yang homework yang awak hantar tu. Kalau awak tak hantar nanti kosong. Jangan marah cikgu. Okay. Cepat lambat janji hantar. Okay. Ingat hantar kat Telegram. Kalau tak nak hantar kat grup Telegram, hantar personal cikgu Telegram pun tak apa. Kalau awak malu, takut salah kan. Jangan hantar kat WhatsApp. WhatsApp cikgu jam. Sebab macam-macam ada Kelas anak saya pun ada, kelas saya pun ada. Saya ada 4 kelas matematik. Kalau Telegram, cikgu boleh buka dekat komputer dan terus save. Okay. Okay, kita tengok. Soalan 1. Lukis garis lurus. Lukis garis lurus. So macam contoh 3 tadi. Okay. Lukis garis lurus mana? Okay. Yang ini. Lukis garis lurus. So untuk jawab yes. Cikgu, Telegram tu tak boleh pakai cikgu. Apa? Telegram tak boleh pakai? Okay, kalau Telegram tak boleh pakai, hantar kat WhatsApp jugalah. Tapi jangan ramai-ramai lah. Siapa yang boleh pakai Telegram terus hantar Telegram. Sebab WhatsApp saya ni hari-hari saya kena delete gambar. So saya terpaksa simpan dekat komputer. Sebab nanti WhatsApp tu bila kita delete gambar dia dengan gambar-gambar jawapan awak semua saya terpadam Siapa yang betul-betul tak boleh tu bolehlah hantar kat WhatsApp Ingat bagi nama tau. Saya tak save semua nama anak murid saya. Saya ada 4 kelas. Darab dengan 30. Berapa? 4 kelas. 4 kelas. Saya ada 5 kelas. 2 form 5, 3 form 4. So 5 kalau satu kelas 30. 5 kali 3, 150. Saya tak simpan nombor anak murid saya. Minta maaf sangat. Terlalu banyak. Okay. So bila nak hantar, bagi tahu cikgu saya Khairul, ini kerja rumah saya hari ni. Boleh Okay, saya Khairul 4 dinamik. Ini kerja rumah saya. Okay. So saya nak awak buat kerja rumah hari ni. Soalan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esok bila awak hantar, malam ni saya check. Kalau saya tengok ramai salah, esok saya akan betulkan mana yang salah. Tapi kalau saya tengok semua betul, kita akan pergi ke kemahiran yang seterusnya. Boleh? Okay. So untuk soalan yang pertama ni, lukis garis lurus Y sama dengan 2X tolak 3. Okay. Macam mana nak buat Okay. So buat jadual. Okay. Buat jadual. Okay, buat jadual. Nanti kat buku tulis awak lah Ini X, bawah Y. Nampak Okay. Jom buat. Slide. Mana?
Mana kotak ni? Design. Okay. Design. Produce. No shading. Okay. No fill. Kita ambil lah supaya jelas sikit. Okay. Kita shadekan dia. Kuning lah. Okay. Itu pula mikrofon saya. Okay. Okay. Awak buat dia warna macam ni. Okay. So yang pertama tu awak letakkan kosong. Okay. Letak kosong. Okay. Untuk yang kedua letak 3. Mana dapat kosong dengan 3? Ni soalan. Okay. Untuk kosong X lebih besar atau sama dengan kosong, X lebih kecil sama dengan 3. Okay. Nak pukul 9 Cikgu terangkan sikit je sebab lepas ni ada kelas kan. Okey, kemudian macam jalan kerja yang tadi ini, masukkan nilai macam ni gantikan nilai. Okey, gantikan nilai. Okey, so awak kira lah, tekan kalkulator pun boleh. Okey, 2/3. Okey, cikgu kira. Okey, 2/3 X tolak 2. Okey, Y sama dengan, so awak akan dapat berapa? Siapa kira? Siapa kira? Dapat 2. Okey. Jika 3 potong-potong 2 tolak 2 kosong. Boleh kira tak ni? Pandai kira tak? Pandai kira tak ni? Pandai. Boleh. Boleh Okey, kalau pandai teruskan. Nanti plotkan. Kemudian tentukan. Ikut step cikgu bagi tadi. Nanti cikgu share slide ni dekat grup Telegram cikgu share ni. Kalau share gambar dekat WhatsApp boleh. Tapi malam biasa saya delete balik semua Dia start. Okey, so itu sahaja. Boleh. So itu sahaja kemahiran hari ini. Awak belajar 2. Okey. Yang pertama, yes, ada nak tanya apa-apa? Sikit lah. Ya? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada So, 2 kemahiran awak belajar hari ini, melukis graf dan tentukan kawasan berdasarkan graf. Yang kedua, tentukan mengikut kaedah pengiraan. So, itu sahaja untuk hari ini. So, ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Tak ada So,